Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Insta pagi ni. Riz Azmi, alhamdulillah, Cikgu Rohayu, Anis Adilah. Cikgu mengajar pagi ni ke cikgu? Ke cuti pagi ni? Ya. Sahabat, terima kasih Ustaz Zanulis kerana buat pengumuman. Ustaz Mustafa, ada sekolah ada Ustaz ya? Hijrah biiznillah, Nasirun Ori, alhamdulillah semua. Ya, sahabat kat TikTok, Nis Alanis, orang muda. Tolong share video kita pada teman-teman kita yang lain. Moga ada manfaat pada pagi ini untuk sama-sama kita renungi beberapa perkara berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dah masuk 7 Zulhijjah tuan-tuan ya. Besok merupakan hari Tarwiyah dan lusa jangan lupa hari Arafah. Hanya untuk mengingatkan bagi yang puasa pada hari ini, tahniah, mudah-mudahan bertahan, mudah-mudahan sihat, tak pening kepala mudah-mudahan mudahkan Allah SWT dan doalah banyak-banyak. Kerana ini waktu-waktu mustajab doa tuan-tuan. Merupakan hari-hari hari yang penting dalam bulan Zulhijjah. Baik, seperti yang telah terjanjikan, kita sambung semula dalam kitab kita yang bertajuk Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu pada muka surat ke-14 ya, dan muka surat 15. Ini cerita tentang Nabi kita, bagaimana kita nak memetik, mengambil pengajaran bagi melalui kehidupan pada hari ini dengan cara menjadi nakhoda. Bukannya jadi orang biasa-biasa, tapi kita nak jadi trendsetter dalam perkara kebaikan yang kita nak belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya, kedai bentayan Rasulullah. Aziz Zakaria jual apa ni kedai bentayan ni? Ya. Baik, Rasulullah semua sahabat ini milik Allah sekalian, Rasulullah. Terima kasih kerana hadir bersama Siti Zaliha, Wagian Sukun, Zubaidah Abdullah. Baik, berdagang di Syam. Ketika Nabi SAW berusia 2 tahun, Abu Talib telah membawa baginda untuk berdagang ke Syam. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Abu Talib berangkat ke Syam dengan bawa Rasulullah bersama rombongan pedagang dari Quraisy. Semasa mereka melepasi seorang rahib, dikatakan bernama Buhaira atau Bahira, mereka berhenti untuk berehat dan menurunkan beban barangan mereka. Tiba-tiba kelihatan rahib itu menghampiri mereka. Sebelum itu mereka pernah juga melalui rahib itu, tapi dia tidak pernah pula datang bertemu dengan mereka, apatah lagi menurunkan mereka. Menurut perawi, rahib itu menghampiri mereka ketika mereka sedang menurunkan barang. Dia merhatikan mereka seorang demi seorang hinggalah giliran Nabi SAW, lantas dia memegang tangan baginda yang masih kanak-kanak itu. Ini cerita tentang Nabi kita SAW pada masa remaja baginda SAW. Kita nak lihat bagaimana Nabi ni dorongan untuk melakukan kebaikan itu ialah baginda merupakan manusia pilihan Allah. Ada irhas. Irhas ni Afzan, Mutira Hisa, Faridah Hanimah, dan semua. Ya. Jadi sahabat yang dimiliki Allah sekalian, begitu juga dekat Facebook Habib Mahdi Ridwan Muhammad. Tolong share pada teman kita pada pagi ni, moga ada manfaat perkongsian kita pagi ni. Ini 7 Zulhijjah. Alhamdulillah semua. Azran, Stefano, Ridwan, semua yang hadir pada pagi ni Rushidah Nabiha Sunami alhamdulillah. Jadi tengok kecenderungan Nabi SAW ini untuk melakukan perkara-perkara kebaikan sejak kecil. Macam mana cara kita nak dorong anak-anak kita supaya dibangkitkan semangat dalam diri ni, ada dorongan, ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Jangan melanguk je, lepak-lepak je, tak ada kerja, duduk pagi-pagi tidur, petang-petang pergi main. Ya, tak tahu apa nak buat, tak ada direction dalam hidup. Tuan-tuan, satu daripadanya kita kena banyak doakan untuk anak-anak dan jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan untuk mereka. Kerana hadis mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan doakan perkara yang buruk terhadap diri kamu, harta kamu, anak-anak kamu. Mungkin pada waktu itu kemustajaban pintu kemakbulan sedang dibuka, maka kamu menyebut perkara-perkara keburukan, jadilah ia satu kenyataan. Itu maksud mafhum daripada hadis Nabi SAW, larangan kita untuk mendoakan melainkan yang baik-baik buat anak-anak kita. Yang kedua, saya ringkasnya tuan, kita ni kena bercakap, kena ada komunikasi dengan mereka. Sekurang-kurang tanya, Aman, apa khabar anak hari ni? Dapat semayang? Semayang Jumaat tak? Baru tanya dah makan ke belum? Bagaimana kawan itu yang cerita? Jadi kita ni kena ambil masa bercakap dengan mereka. Kerana anak-anak ni bukan pokok durian.
Kalau pokok durian tu kita campak je bijinya terpulang lah. Kau durian, kau tumbuh lah. Kau tak ada keluang, tak ada kelawar, tak ada lah berlaku apa istilahnya, talqih. Tak adalah berlaku perkahwinan antara pokok itu dengan pokok yang lain macam pokok kurma, maka terpulang kau buah-buah lah, tak buah tak kisahlah, aku nak buat apa, peduli apa aku. Bukan begitu tuan-tuan. Anak-anak ni ada, dalam dirinya ada emosi, ada perasaan. Jadi jangan sampai orang kat luar nanti menunjukkan kasih sayangnya lebih pada kita yang dekat rumah. Kena sebut selalu doa yang baik. Dekat PSK dah, pasal aku tak baca. Ayah tahu lah kau ni besok akan jadi programmer hacker. Hacker pula dah. Programmer kode yang terkemuka dalam sistem IT negara contohnya. Tapi kena belajar lah nak. Ya, tak ada sijil pun kau hebat macam mana pun orang tak terima kau nanti. Contohnya kata-kata yang baik-baik ni kena selalu bermain di atas bibir kita. Jadi kita belajar lagi sirah Nabi kita SAW. Rahib itu berkata, inilah bakal pemimpin segenap dunia. Allah mengutusnya sebagai rahmat seluruh dunia. Kemudian orang Quraisy bertanya, bagaimana kau boleh mengetahuinya? Rahib itu menjawab, sungguhnya semasa kalian datang dari Aqabah, tiada sebatang pohon atau batu pun melainkan mereka semuanya bersujud. Mereka sama sekali tidak akan bersujud melainkan kepada seorang Nabi. Tambah lagi aku dapat mengecamnya menerusi cop kenabian yang ada di bawah tulang rawan bahunya. Tuan-tuan ya, nanti saya nak sebut oleh tuan-tuan apa maksud cop kenabian tu tahu. Ada orang sampai dia print satu bentuk, apa nama kita nak kata ya, macam satu ungkapan yang terdapat di antara dua bahu Nabi SAW itu. Betul ke kaedah itu? Nanti kita cerita sabar-sabar. Alhamdulillah, Abang Pian, Abang Bobo, apa khabar Siti Marihani Marwan, Alhamdulillah, Nur Haliza, Muhammad Nur Al-Imran, Wan Khabsiyah Fastaqim, Azfar Sadiq, Yati, Alhamdulillah semua. Ya, sesahabat ni boleh kat Allah sekalian. Alhamdulillah. Jangan lupa jumpa kami dekat program doa hari Arafah pada hari Rabu nanti di Pondok Makmuriyah di Duyung. Datang ramai-ramai di Madrasah Tuan Guru Ustaz Haji Sudin bin Noh. Jadi datang ramai-ramai, mudah-mudahan kita ada dapat perkumpulan itu, dapat doa sama-sama insya-Allah pada hari. Ya Bapak jumpa kat situ insya-Allah. Mustika Muhammad, Siti Marani, ada masalah semua. Jadi selepas itu rahib pun pergi menyediakan makanan buat mereka. Sekembalinya rahib itu diminta mereka untuk memanggil Nabi SAW yang pada masa itu berada di kawasan pengembalaan unta. Tengok, Nabi kita tak ada duduk melangut-langut, tak ada kerja. Ingat tahu ya, seperti ini disebut dalam kitab Dalailun Nubuwah sebagai contohnya, dikemukakan Dr. Abdul Hamid Tahmaz dalam buku beliau bertajuk Sirah An-Nabawiyah, Siratun Nabi SAW ya. Dengar saya bacakan kat sini. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأ ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم آنة وأعبدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى ما اسمه في قومه إلى الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. Seperti disebut dalam sirah Ibn Hisham. Dengan baik Allah cantiknya ayat ini. Nabi kita telah pun membesar dalam keadaan pemeliharaan penjagaan Allah. Walaupun ibunya telah wafat, datuknya telah wafat, dan kita akan lihat kemudian pakcik juga wafat ketika baginda sangat memerlukan kepada perlindungan ataupun suaka politik yang diberikan oleh Abu Talib itu. Tapi semua itu bagi menunjukkan penjagaan rapi Allah kepadanya, bukan campur tangan manusia. Itu hikmah yang terdapat di sebaliknya seperti disebut oleh para ulama fiqh sirah. Contohnya Al-Imam Muhammad Sa'id Al-Buti dan kitab beliau Fiqh Sirah, begitu juga Al-Imam Muhammad Ghazali dan buku beliau Fiqh Sirah. Jadi Nabi ini menjadi seorang yang sangat mulia di kalangan kaumnya, paling baik akhlaknya, yang paling tinggi kedudukan keturunannya, yang paling baik sikapnya, yang paling agung kesantunannya, yang paling benar kata-katanya. Allah, cantiknya ayat ni tuan-tuan. Wa 'azamahum amanatan, dan yang paling amanah di kalangan mereka. Dan wa 'abadahum min al-fuhshi wal akhlaqi allati tudannisu rijal, dan yang paling jauh daripada sikap-sikap celupa dan juga perangai buruk yang berlaku pada sebahagian manusia. Dan tidak ada pada Nabi SAW perangai seperti itu, kerana merupakan pendidikan daripada Allah SWT. Tuan-tuan, kadang kita tengok orang ni baik ya, tapi kita pun heran. Kadang-kadang berlaku road bully dipanggil. Berlaku sikit pergeseran, terutama yang naik motor. Jaga-jagalah kita naik motor ni. Kita ingat kita buat tu tak ada hisap di sisi Allah ke? Bukan saja perkataan yang keluar tu,
tindakan, isyarat. Orang salah ambil lane terus keluar tunjuk tangan, tunjuk jari tengah. Apa ni? Tak ada adab langsung. Kamu puas hati ke dengan tindakan kamu seperti itu? Saya sebut, saya tahu tuan-tuan yang dengar kuliah ni tidak bersikap demikian ya. Tapi kadang kita pun bawa kereta, kita tak sengaja. Kita pun tak nampak blind spot. Bagi signal mungkin terlambat dan sebagainya, ada kesilapan. Tapi tak perlulah sampai keluar tangan, tunjuk jari tengah ni. Apa ni? Kamu bukan saja menyebabkan orang yang melihat itu, anak-anaknya, apa orang tu buat ni? Anak-anak kecil kan bertanya, apa orang tu buat? Ya, kamu tak malu pada diri kamu sendiri ke? Jadi berakhlaklah. Jangan ingat benda tu berlalu begitu saja tahu. Dia menjadi catatan malaikat tahu. Dan kita yang bawa kereta ni, kalau tersilap kepada orang penunggang motosikal, kesian kat mereka. Jangan pergi keluar traffic light tengah merah, keluar bawa menderu keluar. Dan buat terlanggar orang, bawa food panda ke apa ke tuan-tuan, orang tu cari rezeki susah payah, tergolik nanti. Dah susah nanti keluarganya, anak-anaknya tunggu, ayah tak pulang-pulang, rupanya pergi hospital. Allahu Akbar. Jadi kita ni kena beradab lah tuan-tuan ni. Belajar adab Nabi SAW, bahawa Nabi merupakan orang beradab, berakhlak. Jangan sampai nanti orang kata nama je lebay, serban je besar atas kepala, perangai macam apa, macam Fir'aun, macam Abu Lahab. Tak mahu tuan-tuan begitu ya. Jadi perkara pendidikan ni selesaikan SMS. Alhamdulillah pada ini ada tindakan tegas buli dan sebagainya ya. Jadi bukan kita takut itu satu perkara yang lebih kita takuti adalah catatan malaikat. Kerana sekarang yang terbit dari kita semuanya ditulis oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Imam Ahmad bin Hanbal, saya pernah cerita pada tuan-tuan, ketika beliau sakit, beliau mengeluh. Lalu seorang teman kata kepadanya, wahai Ahmad, semua yang kita katakan akan dicatat malaikat, termasuklah keluhan ketika sakit. Itu pun dicatat oleh Allah SWT. Jadi mulai hari itu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah yang terkemuka ni, tidak lagi mengeluarkan sebarang kata-kata ketika beliau dalam pujur keadaan walaupun ketika sakit. Allahu Akbar. Wa Azra'i ahlan wa sahlan barakallahu fikum rahimah Ibrahim Ma'un Mazli. Ahlan wa sahlan semua jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Ahlan wa sahlan semua yang hadir pada waktu ni. Kita bertemu kat tempat ni untuk perkara-perkara kebaikan, katakanlah perkara yang baik-baik. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jadi inilah dia sifat Nabi kita seperti disebut dalam Sirah Ibn Hisham, disebut oleh Dr. Abdul Hamid Tahmaz. Wa rawa Abu Nu'aim fi Dalail annahu sallallahu alaihi wasallam qala lama nasha'tu bughidat ilayya al-awthanu wa bughida ilayya ash-shi'ru walam ahum bi shay'in mimma kana ahlul jahiliyyati ya'maluna bihi ghayra marratayn fa'asamani Allahu minhuma thumma lam a'ud. Dalam riwayat oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Ini kitab besar menceritakan perihal manaqib sifat-sifat Nabi kita SAW. Kitab ni semua dalam bahasa Arab tuan, ruginya tuan-tuan tak faham bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Milih par Ahlan sahabat ni pejuang 139 Ahlan. Aiti Ismail, Fazil Ahmad, Anis Adila, Asmara. Jadi dalam kitab Dalailun Nubuwah menceritakan perihal Nabi kita, bukti-bukti kenabian baginda SAW, macam cop yang terdapat di antara dua bahu Nabi, bahu baginda merupakan Nabi akhir zaman, dan apa-apa sikap ataupun karakter ataupun keistimewaan kejadian Nabi SAW di seluruh keterapan tubuhnya, bahkan uban di kepala Nabi pun dikira SAW. Jadi dalam kitab Dalailun Nubuwah ni Abu Nu'aim menukilkan bahawa Nabi bersabda, aku daripada kecil aku ni dilahirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah benci kepada berhala dan benci kepada syair. Syair ni maknanya syair yang lara lah, macam lagu-lagu yang memuji syahwat, lagu-lagu merapu-rapu, lagu-lagu yang tak ada kebaikan pada Jinat Rahmin Jalal Yusuf. Jadi lagu-lagu yang melalai ini aku tidak suka. Wala mahum bi syai'in mimma kana al-jahiliyah ya'maluna bi ghairi ma ta'in. Aku pernah terfikir nak buat apa yang orang jahiliah buat. Masyarakat jahiliah, iaitu dengan berpelesiran, macam ibaratnya percampuran lelaki perempuan, program-program macam tu lah. Aku tak pernah terfikir nak buat benda-benda macam mereka buat, melainkan 2 kali saja. Dan dalam kedua-dua kali itu, ketika aku nak melakukannya, Allah telah melihara aku, iaitu Nabi SAW telah pun dia mengantukkan oleh Allah SWT. Lalu baginda pun tertidur. Pada malam itu sepatutnya baginda pergi seperti yang diplan, dirancang, tapi Allah telah melihara Nabi SAW, iaitulah Nabi SAW telah pun tertidur. Sedar matahari dah terbit pada hari esok. Ini sebelum Islam lah. Begitu ya.
وعن علي كرم الله وجهه على ما رواه البزار بسند صحيح عنه مرفوعا بلفظ ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مهتين كل ذلك يعول الله بيني وبين ما أريد ثم ما هممت بعدهما بشيء حتى أكرمني الله برسالته. Daripada Sayyidina Ali kerana Allah wajah seperti Al-Hakim dengan juga Al-Bazzar dengan sanad yang sahih bahawa baginda bersabda, aku tak pernah terfikir terlintas nak buat benda-benda ahli jahiliah buat melainkan 2 kali saja, dan kedua-dua kali itu Allah Ta'ala telah pun menghalang aku dengan cara aku pun tertidur, dan sebab itu aku tak pernah lagi terniat untuk melakukan perkara-perkara seperti itu sehingga Allah muliakan aku dengan putusan menjadi utusannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, warawal Hakim fil Mustadrak fi Taubah bilafzin ma hamamtu biqabihin mimma hamma bihi ahlu jahiliyati illa maratain min dahri kiltahuma ya'simunillahu minhuma. Begitu juga riwayat Al-Hakim bahawa mengisahkan bahawa Nabi tidak pernah terfikir untuk melakukan perkara-perkara seperti ini, tidak pun terlintas melainkan 2 kali, dan kedua-duanya dipelihara oleh Allah SWT baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qultu lailatan li fatan min Quraisy kana bi'ala Makkah yar'a ghanaman li ahli. Absir ghanami hatta asmara hadhihi al-laila kama yasmuru sibyan. Faji'tu adna dar Makkah fasami'tu ghina'an wa sawta dufufin wa mazamir فقلت ما هذا فقيل فلان تزوج فلانة فلهوت بذلك الغناء وذلك الصوت حتى غلبتني عيناني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت فأخبرته. Nabi pernah menceritakan bahawa dulu masa aku zaman muda sebelum Islam, aku pernah juga nak join program-program contohnya perkahwinan yang ada kat situ, mungkin ada nyanyian, dia ada perkara-perkara mungkar mungkin berlaku kat situ. Maka aku berkata pesan pada seorang teman aku, tolong jagakan kambing aku hari ni, kan Nabi jaga kambing. Saya cerita pada tuan-tuan kan. Liza Fa'at, Yuzira, Al-Wasalam semua icar, Ikan Syahar, sesahabat Nuli kat sekalian Cik Noi, Diana Harb, Muhammad Ahmad Zahri. Alhamdulillah kita dah menuju ke bulan terakhir dalam tahun Hijrah 1444. InsyaAllah nanti kita akan masuk bulan Muharram 1445 kan. Jadi sesuai dengan keberalihan kita ke tahun baru ni, insyaAllah kita akan bincang tentang sirah Nabawiyah dan beberapa kuliah kita di samping kitab tafsir Ibnu Katsir yang kita pelajari. Jadi ada 2. Alhamdulillah, Prof. Abdullah. Kan ba'id bainana wa bain Nabi. Samawat wal ard wa huwa aqrab li ummati wa ahab ilaina, barakallahu fikum. Prof. Abdullah. Betapa jauhnya kata profesor kita dengan Nabi SAW, langit dengan bumi. Tapi kita tidaklah menjadikan itu alasan untuk tidak mengikuti sunnah Nabi. Maksud Prof. Abdullah itu betul sekali. Kerana pada hari ini kadang kita dalam hidup ni kita rasa itu Nabi, bila sebut Nabi itu Nabi. Tuan-tuan bahaya cakap begitu tau. Jangan cakap begitu. Kita belum mampu ikut Nabi, tapi jangan cakap seolah-olah itu Nabi. Tapi kalau Nabi bukan jadi contoh, siapa nak jadi contoh kita? Gitu ya. Baik, sambung buku ni, Ensiklopedia Sirah Nabi SAW. Di samping kita Arab yang nak baca untuk kalian, moga-moga dapat manfaat dan tertarik untuk belajar bahasa Arab. Assalamualaikum Datuk Zul, Ain Sumaya, Assalamualaikum sahabat yang ada di sini. Ya, Assalamualaikum. Nampaknya Prof. Abdullah ni faham bahasa Melayu agaknya Prof. Baik, Nur Safira, Khairina, Assalamualaikum. Semua sahabat dekat Insta, dekat Facebook, dekat TikTok semua Terima kasih pada yang telah pun menjemput teman-teman yang lain. Fauzia Jiman, Noainun Abu Bakar, Alhamdulillah semua. Umi Amma, Ayu Samad, semua sahabat yang hadir pada waktu ni. Sahabat-sahabat, terima kasih kerana menyokong Zazan Travel. Baik, kita sambung lagi. Dan istimewa buku ni kalau tuan-tuan lihat, tuan baca ada QR code, tuan-tuan boleh scan dan dengar kuliah yang nampak ni ada QR code. Boleh scan dan dengar kuliah yang nak sampaikan. Sambung Semasa si rahib tersebut bersama-sama ahli rombongan pedagang Quraisy, dia minta supaya mereka tidak membawanya ke wilayah Rom. Hal ini demikian, jika orang Rom mengetahui keberadaannya, tentu mereka akan bunuhnya. Namun sewaktu rahib itu paling kelihatan 7 orang Rom mendatangi mereka, maka si rahib pun menyambut mereka sambil berkata, apakah hajat kamu? Jawab mereka, kami datang kerana ada seorang Nabi akan muncul pada bulan ini. Tidak ada jalan pun melainkan telah dihantar beberapa orang untuk menjaganya. Kami telah mengetahui Nabi itu melalui jalanmu ini. Rahib itu berkata, adakah ada di sebalik kalian orang yang lebih baik daripada kalian? Mereka berkata, tidak. Sungguhnya kami tahu Nabi itu akan melalui jalanmu ini.
Rahib itu berkata, bagaimana pendapat kalian jika Allah telah menetapkan satu? Adakah terdapat manusia yang mampu menghalangnya? Mereka menjawab, tidak. Rahib tersebut menyoal lagi, demi Allah, siapakah penjaganya di kalangan kamu? Jelas mereka Abu Talib. Sehubungan itu Rahib pun mendesak Abu Talib supaya melarikan Nabi ke Mekah. Pesan Rahib itu, bawalah anak saudaramu pulang, hati-hati dengan daripada orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka menemui dia dan mengetahui apa yang aku ketahui, saya mereka akan menimpakan kecelakaan kepadanya. Sungguhnya anakmu kelak akan menjadi seorang yang hebat. Tuan-tuan, jadi ini kisah yang sampai kepada kita dalam Sirah Ibn Hisham. Dalam salam ya, Amalina, Anwar, Robiah Harun, semua sahabat yang hadir dekat Insta, dekat Facebook, Alhamdulillah semua. Ramai nak tahu tentang Nabi. Allahu Akbar. Tahniah tuan-tuan ni, jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain. Moga ada manfaat perkongsian ni tahu. Terima kasih semua Mariani, Abdullah Ali, terima kasih Putra, Muhammad Ridwan, Wan Ruhani, semua yang hadir. Alhamdulillah semua Jadi ini kisah yang sampai kepada kita. Maka tiba-tiba datang orang Rom. Sampai 7 orang untuk mencari Nabi SAW. Zaman ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, Allah SWT masih lagi memberikan peluang kepada iblis syaitan untuk naik meneroka rahsia langit. Ketetapan Allah dalam keputusannya, perintahnya kepada malaikat untuk menjalankan satu urusan. Pada masa itu, jin syaitan masih lagi boleh mendengar dan mencuri-curi. Mencuri-curi. Jadi kalangan mereka telah pun mengetahui datangnya Nabi SAW. Disampaikan oleh rahib mereka, ataupun disampaikan oleh pawang dukun di kalangan mereka, peramal masa depan dan sebagainya. Sarudin Karim, Umi Dilan Qahar, Alhamdulillah, Ridwan Murni Muizzah, Jami'ah Jilani, Alhamdulillah, Mastura Kamin, semua yang hadir, Dani Bala, Alhamdulillah semua. Jadi apa yang berlaku ni, mereka datang untuk mencari Nabi SAW. Berkebetulan dengan waktu itu Nabi sedang dalam perjalanan bersama dengan pakciknya, rombongan pedagang untuk menuju ke wilayah Syam. Atas Rom lah. Pada masa itu Syam berada di bawah naungan kerajaan Rom. Maknanya di bawah taklukan Rom. Pada masa itu orang Arab yang ada di Syam ini antara seperti kabilah Ghassan, ini merupakan kabilah Arab Kristian dari dulu lagi. Mereka berasal dari Yaman, mereka pergi ke Syam selepas berlakunya pecahnya empangan yang namanya Ma'rib itu, yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Sabah. Nanti ada peluang kita baca surah Sabah, surah yang menceritakan bagaimana tempat, nama buku sama-sama ni bukunya, Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ni buku terbaru Ana yang buat untuk sebagai satu peringatan untuk diri kita semua, untuk kita baca Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini cetakan yang terbaru. Alhamdulillah bagi Umian, apa nama ni, Bahalul. Jadi bahasa Arab panggil Bahalul ni orang yang suka buat lawak, tapi orang Melayu kata Bahalul ni perkataan tak elok. Uruf orang Melayu, ada orang Melayu, perkataan Bahalul ni menunjuk kepada benda yang tak baik. Baik tukar nama Tuhan baik. Maktam Al-Masalan Farhan sahaja, Sa'adiyah Ahmad, sahabat Abi Muhammad Al-Habsyi, Yang Mulia Wan Fatimah, Warngah, Alhamdulillah semua Haida Zulhilmi, baik Muhammad Sabi Muhammad Tahir. Okey. Jadi kat sini ada abadikan gambar biara Buhaira. Ini biara Buhaira yang terdapat di Busra. Sebagian untuhan yang masih berdiri teguh dalam pengamatan Kristian terhadap umat Islam, Buhaira dianggap sebagai satu pendeta yang sesat. Ana sebut kat sini kerana beliau mengiktiraf Islam dan juga mengatakan kebenaran yang daripada Nabi SAW. Jadi orang Kristian tidak mengiktiraf Buhaira ni ataupun Bakhira ni sebagai salah seorang daripada ulama mereka. Okey. Jadi Nabi kita SAW juga menunjukkan keprihatinan baginda untuk terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Tak adalah duduk je kat rumah, tak ambil tahu hal seorang, macam kata tak buat terpurung, tak. Nabi kita SAW adalah seorang yang sangat mengambil tahu perkembangan berlaku keliling, selagi perkara itu memberi manfaat kepada manusia, masyarakat. Itu sebab ketika peperangan Fijar berlaku antara Quraisy dan Kinana melawan kabilah Aiz bin Ailan, dinamakan perang Fijar kerana ia melanggar kehormatan bulan haram yang amat dihormati oleh orang Arab, iaitu berlaku pada awal Zulkaidah. Bulan-bulan haram ni berarti bulan larangkan berperang. Buku apa Ustaz baru masuk? Ni buku ni, Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Ada bulan-bulan haram dipanggil Arba'atun Hurum tu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Sa'di Ahmad, ahlan wa sahlan semua. Terima kasih kerana sharing video ni kepada teman yang lain. Semoga jadi jariah untuk kita pagi Isnin ni. Ada yang puasa, ada yang sedekah, ada yang sedekah ilmu, ada yang panjang-panjang kebaikan. Kalau orang memviralkan benda-benda mungkar ini, kita punya tanggungjawab untuk memviralkan benda-benda yang baik. Antaranya kuliah-kuliah macam ni. Guru Ana dulu, Syekh Dr. Atik Nabulisi selalu pesan, mungkin hadiah kita pada teman kita berupa buku, hadiah kita kepada mereka tentang pengetahuan berkenaan dengan bagi link-link macam ni juga merupakan hadiah. Belanja kawan-kawan kita. Orang duk kata ini belanja gambar, ya, ini kita belanja ilmu. Sampaikan ilmu ni kepada teman yang lain. Ya. Dan bagilah komen-komen. Mungkin kawan-kawan sekolah kita perasan kita ada kat sini. Boleh jalin hubungan balik semula. Azira Abdul Aziz, Faridah Haji Ahmad, ahlan wa sahlan semua. Dalam perangai ini Nabi membantu bapa saudaranya mengutip dan menghimpunkan panah yang dilepaskan kepada musuh pada usia itu. Pada waktu itu Nabi baru berusia 15 tahun. Ini disebut oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Dan begitu As-Suhaili berpendapat bahawa Nabi tidak ikut serta dengan bapa saudaranya dalam perangan itu kerana ia melanggar kehormatan bulan haram. As-Suhaili, kitab yang semalam anda tunjuk pada kalian, namanya Raudul Unuf tu. Raudul, kitab semalam tunjuk kan. Ini anda share dengan tuan-tuan kitab yang lain pula. Tajuk Sirah An-Nabi Al-Quran As-Sunnah As-Sahihah oleh Dr. Abdul Hamid Tahmas. Buku ni terbitan Darul Kalam, Dimashq. Baik, ahlan wa sahlan semua yang hadir. Tambahan pula pihak yang musuhan tersebut masih lagi dalam kufuran. Ini sebabkan Allah tidak mengizinkan orang beriman berperang melainkan untuk meninggikan kalimah Allah. Ini kata-kata oleh Al-Imam As-Suhaili, kitab beliau bertajuk Raudul Unuf. Kongsi sikit fadilat mana. Nanti kita belajar. Kebetulan ada pula soalan yang entah ni. Ada kat sini cerita tentang kelebihan menjaga kambing, kelebihan mana. Ada kat sini, nanti kita belajar, okey? Ingatkan, nanti kita sentuh bab ni. Okey? Nur Fatah, Musfizri, Mustafa, Inas, Sabirin, ahlan wa sahlan, Nazi Said, ahlan wa sahlan semua, Ayu Rahim, Midah, Fizul Alias, ahlan wa sahlan semua yang hadir. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, terima kasih. Jadi setelah perang reda, maka terletaklah sebuah perjanjian disebut sebagai Hilful Fudul. Perjanjian itu disepakati oleh kabilah-kabilah bersengketa bagi mengakhiri pertikaian. Humaydi mengatakan bahawa Nabi bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an, hilfan law du'itu bihi fil Islami la ajabtu, takhalafu an yarudul fudula ala ahliha wa alla ya'uz zalimun mazluma." Aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya aku diajak melakukannya sekali lagi dalam Islam, tentu aku akan penuhi. Iaitu mereka saling bersumpah, bersepakat untuk mengembalikan hak kepada yang berhak dan tidak menolong orang yang zalim terhadap orang yang dizalimi. Jadi ini merupakan pembuktian Nabi kita ni terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Kita ni kalau ada aktiviti gotong royong ke masjid, hadirlah tuan-tuan. Kalau ibadah korban yang bakal kita lakukan selepas ni, pergi menyertai, pergi datang. Jangan duduk je petang tunggu datang daging ke rumah. Apa punya manusia ni? Siti Aisyah Abu Bakar badal haji. Allahu Akbar, Ana pun tak pastilah Siti Aisyah. Kami dah berurusan dah menginterview mereka yang nak melakukan badal haji ni sejak seminggu yang lalu. Anda tak tahu jika ada masih kosong, boleh cek dengan Zahazan Travel, Rana Makta, Yang Mulia Tengku Murni Waruhani, ahlan wa sahlan. Siapa yang nak melakukan haji badal, sebenarnya kami tutup hari Khamis lepas kalau tak silap. Tapi kalau ada siapa yang masih ada keperluan, boleh cek dengan Zahazan Travel. Begitu juga ibadah korban. Sebenarnya kami dah tutup, tapi tak tahulah kalau ada yang lebih-lebih lagi, boleh cek dengan Zahazan Travel. Dah tinggal 2 hari lagi nak raya. Kan, ini hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Rabu nanti dah hari wukuf pada kita lah. Orang Madinah, orang Mekah, orang Saudi wukuf pada hari esok kan. Bagi mereka ini dah 8 Zulhijjah dah. Ini Tarwiyah dah. Allahu Akbar. Sedih tak dapat pergi ibadah haji. Tak apalah, kita doa banyak. Mudah-mudahan tahun depan Zahazan Travel boleh bawa tuan-tuan yang nak pergi haji bersama-sama. InsyaAllah doakan. Moga-moga tahun depan kami boleh bawa tuan-tuan tau. Bagi yang minat, insyaAllah register cepat. Mudah-mudahan tahun depan kami dapat bawa tuan-tuan pergi
menunaikan ibadah haji. Baik. Jadi Nabi Islam telah pun menunjukkan kepada kita contoh yang terbaik, iaitu menyertai perkara-perkara kebaikan. Ingat tahu, tak semua benda yang dilakukan oleh orang kafir itu salah. Ada benda yang betul. Ada yang benda yang betul tu kita kena sokong lah, kena cakap lah yang baik. Jangan ada kebencian kita pada satu puak, semua dia buat tu kita katakan salah. Ini tak betul lah. Ada perkara baik dilakukan, kita sokong lah. Ya, janganlah kita melihat macam ada setengah orang kata bila orang bina masjid je, bukan bina masjid sangat, itu projek lah tu. Kata-kata macam ni tak bertanggungjawab lah tuan-tuan. Tak elok kita kata demikian. Orang bina masjid niatnya kerana Allah lah. Siapa yang bina untuk Allah SWT masjid dunia, walaupun sebesar sarang burung, Allah bagi padanya syurga besar besok, dalamnya ada mahligai yang hebat. Ya, jangan kita main-main perkara-perkara semikian. Ada perkara-perkara kebaikan kita sokong, perkara-perkara keburukan kita tegur. Ya. Baik. Bukit Abu Qubais. Masjid Bilal dibina di atas bukit tertinggi, iaitu Bukit Abu Qubais, sebelum pembinaan istana Raja Saud. Ia juga lagi sebagai Maghalatul Kanz. Bukit Abu Qubais tetap bersebelahan dengan sempadan timur Kaabah. Ni saya bacakan untuk tuan-tuan penyendal yang ada dalam buku ni. Jadi buku ni tahu, bukan saja menceritakan sirah Nabi kita, malahan ceritakan juga ada info-info berkaitan sejarah, geografi Kota Mekah. InsyaAllah sangat membantu kita. Jadi bila kita baca tu, nak hilang, bila fokus kita terganggu, mungkin baca dalam 5 minit kan, mungkin dah penat, penumpuan dah hilang, maka datang penyendal-penyendal seperti ni yang akan membantu kita kembalikan fokus kita balik semula. Ni tujuannya. Gambar-gambar ni kami ambil terus kat Mekah tau, bukan ambil kat internet. Tidak, kami pergi ambil gambar ni kat Mekah. Alhamdulillah. Macam ni gambar-gambar yang kita ambil tuan. Sebahagiannya merupakan gambar-gambar yang sebahagiannya merupakan gambar yang kita beli. Ada gambar-gambar klasik dahulu, tapi kebanyakannya merupakan gambar yang kita ambil asli di Mekah. Baik. Anda baca terakhir sekali, kelebihan perjanjian Hilful Fudul. Kisahnya seorang kabilah daripada Zabit. Zabit ni daerah di Yaman. Zabit datang ke Mekah membawa barang dagangannya. Barang itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tapi Al-As tidak memberikan hak pedagang itu, yang menyebabkan pedagang itu minta bantuan daripada sekutu-sekutu Al-As. Malangnya dia tidak dipedulikan. Sehubungan dengan itu, pedagang tersebut mendaki Bukit Qubais lalu mendendangkan syair yang menceritakan kezaliman menimpa dirinya, memekik dengan kuatnya. Pada masa itu, Az-Zubair bin Abdul Talib mendengar dendangan syair yang memilukan itu. Lantas Zubair berkata, mengapakah orang ini tak dipedulikan? Tidak berapa lama kemudian, semua kabilah yang bersepakat dengan isi perjanjian Hilful Fudul berkumpul. Mereka bertemu dengan Al-As bin Wa'il, lalu maksudnya untuk menunaikan hak orang Zabit itu. Akhirnya orang Zabit tersebut diberikan haknya sebagai termaktub dalam perjanjian. Ini cerita tentang Hilful Fudul. Ini merupakan satu undang-undang. Kalau kita ada syarikat, kita ada pekerja, undang-undang tu penting sangat tuan-tuan. Kena ada istilah dipanggil sebagai handbook lah, manual kan. Cuti berapa lama, macam mana claim. Supaya benda ni penting sangat. Jangan take for granted. Ini salah satu perkara yang menyebabkan perniagaan orang Islam macam kita ni gagal tuan-tuan. Kerana kita kurang mengambil berat bab bersifat HR ni. Kadang staff ni bila dia keluar pagi-pagi, dia panggil time off kan. Time off ni kalau benda yang tak boleh nak elak lah. Contoh dia kematian, contoh kereta rosak tengah jalan, contohnya tiba-tiba anak demam, contohlah. Contoh ada panggilan daripada sekolah, bahawa ada berlaku kemalangan kat sekolah, na'udzubillah pada anak. Contoh itu dipanggil time off saja, nak beritahu lah. Tapi bila kita ni tak ada sistem, orang dua time off satu hari pun tak datang kerja, ikut suka dia berapa jam, maka tuan-tuan, ini nama dia kanun. Itu sebab Sultan Sulaiman dipanggil Sultan Sulaiman Al-Qanun. Tanda sokongan kepada Datuk Ustaz Zahazan, mohon tekan butang kuning ni atas sebelah kiri. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih kepada kalian. Terima kasih Ustaz Anwar. Barakallahu fikum. Terima kasih Marina Maryam. Terima kasih. Tolong tekan butang heart tu dekat TikTok. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Anda pun tak tahu, tak baca lagi, tak ikut lagi, tak faham lagi benda yang algoritma yang ada pada TikTok. Facebook pun tak faham. Insta pun tak faham. Yalah, ni dunia zaman moden, kita kena ambil kira lah untuk perkembangan dakwah mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz Anwar, terima kasih Renester, terima kasih Sezilan, terima kasih. Jadi cerita tentang apa yang berlaku pada seorang yang datang pada Zabit Yaman ini.
Sebenarnya pada hari ini walaupun Nabi SAW telah pun, Nabi menyokong Hizbul, tapi yang berlaku adalah amat malang sekali lah. Kalau kita berada kat negara-negara Arab ni, kalau berlaku persisian kita dengan orang Arab, kok mana pun susah nak menang lah kepada kita, tuan-tuan. Jangan main, tuan-tuan ni. Yalah, kat mana-mana negara dalam dunia pun. Tak apalah, kadang-kadang itu sifat kebangsaan. Macam kita pun kat negara kita pun tentu mempertahankan hak kerakyatan lebih pada orang asing. Tapi jangan sampai zalim pada orang lah, itu perkaranya. Jangan sampai menganiaya orang. Kena ada apa dipanggil sebagai just lah kan. Kena ada apa dipanggil sebagai keadilan lah untuk semua. Jadi dalam konteks ini, Nabi SAW menyokong perkara-perkara baik yang berlaku walaupun pada zaman jahiliah, kerana padanya ada nilai kemanusiaan, penjagaan kepada hak. Dan saya telah tegaskan tadi, kalau kita dalam bab perniagaan, jangan ambil ringan perkara-perkara bersifat kemanusiaan ni, kerana perniagaan kita bangun sebab manusia. Masa company kecil ada 3-4 orang staff, lain caranya bila 30 orang, lain caranya bila dah 300 orang. Kena ada HR, kena ada apa lagi, kena ada accounts yang betul. Sajalah tuan-tuan, kongsi-kongsi pengalaman. Tuan-tuan, seorang sahabat saya mempunyai syarikat lori besar di selatan. Ada beratus-ratus buah lori. Lori kontainer tau, bukan lori kecil, lori kontainer besar-besar. Dia kata, Ustaz, saya ni dalam kocek memang tak ada duit, Ustaz. Sebab sejak PKP lalu, kami transport dianggap syarikat yang kena berjalan lah waktu PKP sekalipun. Antara masalah dia, staff ni cukup suka minta advance. Bos, advance sikit bos, RM50 nak beli rokok. Inilah pembawa driver lori. Bila kita bagi duit, kita pun lupa nak claim. Kalau 10 orang minta, dah RM500. Kalau sebulan, kira simple calculation, 30 hari dah RM15,000 bagi kat orang. Lama Ustaz pun saya buat tau. Dalam kocik saya memang tak ada duit. Saya bawa wallet pun kecil je, apa dipanggil tu, wallet kecil je. Dia katalah, tak bawa wallet yang besar tu. Jadi bila driver lori datang, bos, pinjam duit bos, RM5 advance. Dia nak cepat. Kita pun kalau bagikan, lepas tu kita tak ada duit banyak sangat, kita pun tak kerti macam mana nak claim. Kita pun kena dapat aturan. Cakap baik, minta maaf, aku ni wallet aku tak ada duit, kau tengok ni, tak ada duit. Wan Hanan dia cerita-cerita lah, kawan-kawan berniaga, seronok juga sharing-sharing. Bagi kat tu, kat Kerangi, kat office, minta claim, minta advance. Nanti ada documentation, ada voucher, ada apa semua. Ustaz Anwar, terima kasih. Jika nak belajar bagi hadiah kat Ustaz, boleh tekan butang gift bawah sebelah kanan. Terima kasih lah Ustaz Anwar. Ya Allah Rabbi. Siapa Ustaz Anwar ni? Anak-anak berkenan dengan entah ni Syekh Saif Islam. Faris FE, alhamdulillah semua. Khairina Khairi, Ustaz Muhammad, alhamdulillah Quran dan Insta. Dengan cara demikian Ustaz Zahazan dapatlah kontrol. Kalau tak, duit kita ni bocor saja. Jadi dia cakap pada driver ni, dia kat pejabat, jadi kena isi borang, dia kena sign, dia kena apa. Kalau kita ni bagi je, bukan kita tak prihatin, kita bagi je, lama documentation kita fail. Bila fail, duit kita pun sengit, kita pun tak perasan apa. Dan tahu apa ribu yang kita bagi sebulan, benda advance macam ni yang tak boleh dikontrol. Jadi tuan-tuan, di sistem lah namanya. Jadi Rasulullah SAW sangat menghalukan kehidupan yang tidak ada faudawiyah. Alhamdulillah, Puan Azina, barakallahu fikum. Datanglah ke office, Puan Azina ajak suami, anak-anak, handsome tu, alhamdulillah semua. Jadi Kasmah Hussein. Jadi dalam konteks ini kita belajar kepimpinan Nabi SAW, kualiti sebagai seorang quality leader. Yang kita kena belajar nilai-nilai tersebut. Nilai tambah dalam kehidupan kita. Walaupun kita merupakan pemimpin, suhaila talib pada keluarga, yang isteri pimpinan kepada anak-anak waktu kita dan suami, yang suami jadi pemimpin kepada isteri anak-anak. Maka kita belajar daripada Nabi kita SAW sifat-sifat seperti ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsi daripada kitab ni tadi, saya daripada Sirah Kasihku Muhammad SAW dan juga Siratul Nabi daripada Dr. Abdul Habib Tahmaz, ada manfaat untuk kita pada hari ini. InsyaAllah esok pagi sebab kita akan bincangkan kualiti yang ada pada Nabi. Apakah kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam kehidupan Nabi sebagai penjaga kambingnya, kelebihan memanahnya, kelebihan menaiki untanya. Nak dengar lebih lanjut, pagi esok kita sambung. Bagaimana kepimpinan Islam, bagaimana seorang namanya Mu'tasim, seorang khalifah Bani Abbasiyah daripada keturunan Quraisy, Bani Abbasiyah, yang boleh mengikat kakinya ke langit, memotong pedang, melompat naik tu atas kuda. Ya Allah, begitu fit badannya. Hafiz Kamaluddin Malik Sentam. Ini kualiti-kualiti ada pada kepimpinan Islam. Macam daripada Osman, pengasas pada dinasti Osmaniyah. Ini kepimpinan sifat-sifat fighting spirit yang ada pada mereka.
yang mereka warisi daripada Nabi SAW, bahawasanya kita kena jadi insan mulia, jangan jadi insan yang minta-minta, melukut tepi gantang, tak ada prinsip. Kita nak belajar kualiti-kualiti tersebut, bermula daripada perkara sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Join pagi esok tau, jangan ketinggalan. Terima kasih semua yang hadir. Kita akhiri pagi ini dengan doa bersama Cikgu Rahya ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Ada yang bertanya tadi, insyaAllah trip kami menuju ke selatan Thailand untuk kita belajar kaedah berdakwah secara amali. Keliling kita ada ramai orang bukan Islam, sahabat baik kita, akhlak mereka, perangai mereka baik tapi belum dapat hidayah. Macam mana nak minta pada Allah buka pintu hati mereka di samping doa? Apakah kata-katanya? Kita nak belajar teknik dakwah ni tuan-tuan, kita pergi pada field studies, latihan maidaniyah. Nak ikut kami tuan. Perjalanan bersama Zan Travel bukan setakat pelancongan, perjalanan penuh pengiktibaran, pengisian. Kita nak belajar kaedah berdakwah yang efektif. Daripada seorang sahabat anak yang ada di selatan Thai, namanya masih dirahsiakan. Beliau punya pengalaman mengislamkan ribuan manusia di kalangan Buddhis, Kristian, Hindus. Itu Dr. Zaki Naik memang hebat lah. Tapi kita belajar cara kampung punya dakwah ini kerana keliling kita ada banyak insan yang belum dapat hidayah. Nanti kita jumpa tuan-tuan yang minat boleh daftar segera bersama Zan Travel. Jangan tangguh-tangguh kerana program ni sangat terbatas bilangannya, kita ambil beberapa orang saja. Ana saya akan mengetuai rombongan ni untuk kita pergi belajar. Ana pun nak belajar lagi bagaimana cara berdakwah dengan cara yang efektif, efisien, efektif. Salan, Wardah, Lidrus yang mulia, Sabaria, Maktam, Real Napster, terima kasih Razali Jasmi, terima kasih Kak Ian Yazid, terima kasih semua sahabat dekat Insta, Farida Hanima, Kharina Khairi, Lailim, Suri Omar, terima kasih semua. Jumpa lagi bagi esok, insyaAllah kita nak belajar bagaimana teknik Nabi SAW dalam kehidupan. Apakah kualiti dan advantage untuk kita belajar apa-apa yang Nabi SAW amalkan itu. Apakah kesan kepada kita, kepada anak kita, insyaAllah. InsyaAllah best bagi esok kita akan sentuh bab ni. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi pagi esok insyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai kepada teman-teman kita yang lain. Salam mana untuk keluarga. Doa pada hari-hari yang penting ni. Dan insyaAllah hari Rabu nanti kita sama-sama doa hari Arafah. Bagi mereka berkesempatan kat Melaka boleh hadir dekat Pondok Makmuria dekat Duyung. Kelolaan Syekh Tuan Guru Ustaz Sudin Maknu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua Haida. Terima kasih Zul Umar. Terima kasih. Saya berkursi roda. Fizul Alias. Nanti tolong check dengan Zazan Travel berkursi roda nak join pergi program kita, dakwah kita dan belajar dan kita pelancongan dan juga pengisian di Selatan Thai, belajar cara berdakwah. InsyaAllah boleh tanya pada Zazan Travel Hani Arba'iyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.